Setiap tahun, beribu-ribu orang menghilangkan diri selepas menjawab iklan jawatan kosong di luar negara. Laman web yang bagus, gaji yang lumayan, perumahan yang disediakan oleh syarikat. Kedengaran seperti nasib, tetapi itulah permulaan penculikan. Penipu mencipta syarikat palsu dengan laman web, ulasan dan pengurus langsung. Orang itu dijemput ke temu duga dalam talian. Semuanya kelihatan profesional, mangsa berehat dan itulah matlamat mereka. Mereka menawarkan jawatan sebagai pengendali atau pengurus. Mereka berkata, kami akan membeli tiket memberi anda perumahan. Anda hanya perlu hadir dan mereka pergi bersendirian ke negara asing tanpa sesiapa berdekatan. Mereka menyambut anda di lapangan terbang dengan senyuman. Mereka memasukkan anda ke dalam kereta. Mereka memandu anda dan kemudian mereka meminta anda menyerahkan telefon anda dan pasport anda juga. Mereka berkata untuk disimpan. Pada saat itu, orang itu menyedari bahawa mereka berada dalam masalah. Mereka memaksa orang-orang ini untuk menghubungi orang yang tidak dikenali dan memeras ugut wang. Ini adalah bengkel penipuan besar dengan ratusan pekerjaan. Jika anda enggan bekerja, mereka memukul anda. Jika anda cuba pergi, mereka menjual anda kepada orang lain. Beratus-ratus ribu mangsa sedemikian dari seluruh dunia melalui Myanmar dan Kemboja sahaja. Ada yang masih berada di sana. Penganjur jarang ditangkap. Mereka beroperasi dari zon tanpa undang-undang. Ingat isyaratnya, syarikat membayar tiket, menjanjikan penginapan dan tidak memerlukan pengalaman. Itu adalah umpan. Majikan sebenar tidak berbuat demikian. Semak syarikat melalui daftar rasmi. Kaedah kedua adalah apabila mereka memikat anda ke dalam hubungan jangka panjang hanya untuk menipu anda kemudian. Ini dipanggil penipuan cinta. Mangsa memberi anda wang itu sendiri dan tidak menyedari bahawa mereka telah dirompak. Skim ini bermula pada aplikasi temu janji atau media sosial. Seorang lelaki kacak menghantar mesej kepada anda. Pintar, prihatin. Beberapa minggu pertama semuanya cakap kosong. Tiada tekanan. Kemudian dia memberitahu anda bahawa dia sedang menjana wang di pasaran saham. Tidak banyak. Dia menunjukkan tangkapan skrin keuntungannya. Dia mencadangkan anda mencubanya. Dia berkata, saya akan bantu. Ia mudah dan anda memutuskan untuk mencubanya. Mereka membawa anda ke laman web yang cantik dengan graf. Anda mendepositkan jumlahnya. Anda melihatnya berkembang. Anda mendepositkan lebih banyak. Semuanya berfungsi. Dan kemudian anda cuba mengeluarkan wang itu dan ketika itulah masalah bermula. Mereka berkata, anda perlu membayar cukai. Kemudian komisen. Kemudian insurans. Anda membayar kerana sejumlah besar wang anda sudah ada. Dan kemudian orang itu hilang. Bersama platform, mangsa selalunya bukan orang yang naif, tetapi orang yang berpendidikan dan berjaya. Kerana merekalah yang mereka jadikan mangsa. Penipu secara khusus menyasarkan mereka yang mempunyai simpanan. Menurut penyiasat Amerika, kerugian daripada skim sedemikian melebihi $3 bilion dalam 1 tahun. Ini hanyalah angka rasmi. Kebanyakan mangsa berdiam diri, terlalu malu untuk mengakuinya. Kaedah ketiga bermula di pintu keluar kelab malam. Anda letih, sedikit tidak bertenaga dan ingin pulang ke rumah. Seorang lelaki yang peramah menghampiri anda. Masuk, saya akan berikan awak tumpangan percuma. Ramai yang bersetuju. Kereta mula bergerak. Pemandunya sopan. Muziknya lembut. Semuanya nampak normal. Tetapi selepas beberapa minit, anda perasan kita salah jalan. Kawasan itu tidak dikenali. Penerimaan telefon teruk. Pintunya berkunci. Dalam senario terbaik, anda hanya akan dirompak dan dihantar ke jalan raya. Dalam senario terburuk, mereka akan membawa anda kepada rakan subahat mereka. Atau mereka akan merakam anda dalam situasi yang janggal dan kemudian menuntut wang dengan ancaman pendedahan. Tuntutan melalui bahan yang menjejaskan adalah satu industri tersendiri. Mereka menghantar rakaman dan menyebut jumlahnya. Anda membayar dan seminggu kemudian mereka meminta lebih banyak. Kebanyakannya berdiam diri dan membayar semula. Itulah sebenarnya yang mereka harapkan. Dalam kes yang paling serius, pemandu bekerja untuk sebuah kumpulan yang menjual semula orang. Penumpang dibawa ke tempat di mana mereka sudah menunggu. Ini adalah kes-kes yang didokumenkan daripada arsip polis di pelbagai negara. Kes-kes sedemikian dilaporkan di seluruh dunia, dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara. Pelancong dan orang ramai yang menghadiri pesta adalah mangsa yang paling biasa. Mereka terdedah, keseorangan dan tidak sepenuhnya sedar diri. Penyelesaiannya mudah, hanya hubungi kereta melalui aplikasi. Ia merekodkan laluan, nama pemandu dan masa. Jangan sekali-kali menaiki kenderaan yang menjemput anda di tempat kejadian. Salah satu kaedah yang paling berbahaya ditujukan kepada kanak-kanak. Penjenayah mempelajari nama kanak-kanak terlebih dahulu dari media sosial daripada tag nama di beg galas mereka atau hanya dengan mencuri dengar. Kemudian mereka memanggil nama mereka. Kanak-kanak itu mendengar nama mereka daripada orang yang tidak dikenali dan menyangka ia seseorang yang mereka kenali. Kepercayaan dibina serta-merta. Inilah yang mereka eksploitasi. 19 daripada 20 kanak-kanak akan pergi bersama orang seperti itu.
Kelah yang paling biasa ialah, tolong saya cari anjing itu, ia berdekatan, ibu meminta saya menjemput awak, sesuatu berlaku kepada ayah, kita perlu pergi. Kanak-kanak itu menjadi takut atau mahu membantu dan pergi bersama orang yang tidak dikenali. Menurut penyiasat, jika seorang kanak-kanak tidak ditemui dalam tempoh 3 jam, peluang untuk menyelamatkan mereka menurun mendadak. Oleh itu, dengan sedikit syakwasangka, anda harus menghubungi polis dengan segera. Tanpa berlengah, kebanyakan penculikan berlaku bukan di lorong gelap, tetapi di tempat yang sesak, berhampiran sekolah, di taman permainan, di pusat membeli belah. Penjenayah memilih saat apabila orang dewasa terganggu seketika. Tag nama pada beg galas, gambar awam kanak-kanak dengan geolokasi, profil awam ibu bapa, semua ini membantu penjenayah mempelajari nama dan laluan kanak-kanak sebelum bertemu. Eja anak anda satu peraturan, jangan pergi ke mana-mana tanpa kebenaran ibu bapa anda. Walaupun orang itu tahu nama anda, walaupun mereka mengatakan anda mengenali satu sama lain, sentiasa hubungi ibu atau ayah terlebih dahulu. Kaedah kelima ialah penculikan maya. Anda menerima panggilan yang mengatakan orang tersayang berada dalam bahaya. Suara di hujung sana menangis dan merayu meminta bantuan. Dan anda terdengar nada yang biasa. Tetapi ia bukan orang sebenar. Ia adalah rakaman beberapa saat suara yang diproses oleh program. Ia mengambil intonasi daripada video di rangkaian sosial dan mencipta salinan yang meyakinkan. Mereka memastikan anda terus berada di talian. Mereka berkata, jangan hubungi mana-mana. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih teruk. Mereka menuntut anda memindahkan wang dengan segera. Anda panik. Inilah yang mereka perlukan, bukan untuk memberi anda masa untuk berfikir dan mengesahkan. Semasa anda memindahkan wang, orang tersayang anda duduk diam di dalam bilik mereka, tidak menyedari apa yang berlaku. Mereka tidak diculik. Suara mereka hanya dicuri daripada domain awam dan digunakan untuk menentang anda. Skim ini telah tersebar ke seluruh dunia. Ibu bapa warga emas paling kerap menjadi sasaran. Mereka menerima panggilan dengan suara anak atau cucu. Satu panggilan sedemikian boleh menyebabkan mereka kehilangan semua simpanan mereka. Program penyalinan suara kini tersedia untuk sesiapa sahaja. 5 saat rakaman sudah cukup untuk mencipta salinan yang meyakinkan. 5 saat video di media sosial dan anda sudah sedia menjadi mangsa. Perlindungan, fikirkan perkataan rahsia dengan orang tersayang anda. Jika salah seorang daripada anda berada dalam masalah sebenar, mereka akan menggunakannya. Jika frasa itu tiada dalam perbualan, ia adalah satu penipuan. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting.